kata Nabi, rumah mereka yang mereka hampir dengan masjid. Mereka tahu ada masjid dikaryakan, tapi mereka tidak pernah langsung untuk pergi ke rumah Allah ini. Ayo kita bakar saja rumah mereka. Nabi berpesan macam tu tuan-tuan, tapi Nabi tak kuat. Tapi dari sudut hadis itu nampaklah matang hadis itu. Syarahnya kalau kita bawa keluar menunjukkan bahawasanya begitu hebat kepentingan masjid itu. Ada orang kita masjid di satu kampung dibakar orang. Orang marah tak? Mesti marahnya. Ini Malaysia punya mentaliti. Kalau masjid kena bakar oleh puak-puak orang lain, mesti bangun semangat orang Melayu Islam kita. Semua keluar dia kata, Pak Abu, masjid kampung kita ada orang pergi bakar. Pak Abu tengah duduk pakai kain batik cap gajah mada, lompat keluar, ambil parang, asap. Siapa yang berani membakar masjid kampung aku? Dia turun, tengok orang tengah riuh. Lalas tengah riuh tu, dia tarik satu orang. Masjid tu mana? Masjid dia di mana? Masjid pun Pak Abu tak tahu di mana, tuan-tuan. Semangat bukan main. Faham tak maksud saya ni? Semangat tu bila dengar masjid kampung dia terbakar, dia keluar dengan kain-kain t-shirt pagoda yang berlubang-lubang. Tapi dalam keadaan zaman dia tarik satu orang, Syekh, aku geram betul ni, masjid terbakar. Masjid mana? Mana masjid? Masjid pun dia tak tahu mana. Semangat, tinggal semangat kita ni. Ayo bangun ni bapak rahimakumullah. Masjid tempat kita musyawarah. Masjid tempat menyatukan mereka yang berpahaman berlainan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Masjid tempat kita mengasah politik. Maaf saya tuan-tuan, ujung-ujung ni aku kena bagi sikit. Kalau tidak berdosa saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata masjid bukan tempat politik. Tak, masjid tempat kita menyatukan politik kita sebenarnya. Bukan tak langsung bercakap politik. Masuk masjid tak boleh kata, tak. Politik Rasulullah buat gumban dalam rumah Allah. Kan berkat. Ini kita tidak. Masuk masjid tak boleh politik, tak boleh. Tak. Bagi ada dalam masjid boleh. Tapi bila ceritakan isu negara, politik tak boleh. Why? Saya nak tanya why? Pasal apa? Sedangkan disitulah umat terbaik dalam rumah Allah. Kalau umat yang pergi ke rumah Allah, kakinya itu pun kaki yang jinak ke rumah Allah, hatinya jinak kepada Allah. Bila hati yang satu sama jinak kepada Allah, pada arah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita bersuci, pada takbir yang sama jangan bertengkar, pada doa yang sama usah menyendiri, sebarkanlah, bersabarlah. Pahaman lain masuk masjid, sabar sikit tuan-tuan. Dia pahaman lain, aku pahaman lain. Janganlah tuan-tuan, tak boleh berlagak burung. Ada setengah orang sampai lagu tu, alamak main kali leceh, dia pergi sudut sana berlari burung. Tak payah tuan-tuan. Sebab itu guna masjid menyatukan kita. Fahaman tak apa itu hak kamu. Tapi bila Allahu Akbar, biru ke, hijau ke, kuning ke, coklat ke, Allahu Akbar, semua satu. Orang Jawa tak boleh sebut Allahumma Gedi, batal sembahyang. Orang Minang Allahumma Gadang, batal sembahyang. Orang Perak Allahumma Besar, batal sembahyang. Semuanya Allahu Akbar. Sebab itu saya katakan, berpolitik di masjid makna kata bukan bang mereka. Berpolitik kita musyawarah di masjid. Okey, apa yang tak kena di kampung kita? Politik menyebabkan kita pecah belah. Masjid jadi tempat penyatuan. Jangan masjid digunakan pula untuk kita berpuak-puak. Ini masalah kita. Mentaliti ini yang ada pada tahun-tahun dulu. Saya lalui zaman ini. Ini masa kita merubah, tuan-tuan. Satukan hati di bapa orang. At-tahta nurin wahid, kata orang Arab. Duduklah bawah satu cahaya. InsyaAllah tuan-tuan buat. Apa-apa yang tak kenal sesama kita, tuan-tuan buat. Pasti manusia itu diciptakan berbeza-beza. Minat dia, suka dia, pahaman dia berbeza-beza. Kita tak boleh paksa orang ikut kita. Tapi macam mana nak paksa orang ikut jalan Allah? Pergilah ke rumah Allah. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati yang berpecah, insyaAllah tuan-tuan. Dan bila orang menuju hanya pada Allah, ketika itu pecah belah masyarakat tidak akan berlaku. Kenapa? Masing-masing memperjuangkan ketuhanan, masing-masing memperjuangkan yang maha besar, bukan kepentingan diri sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan
Saya rasa sampai tuan-tuan. Maksud saya ialah supaya kita buang mentaliti yang menyatakan bahawasanya hanya orang politik boleh bercakap politik. Tidak. Sebab semua terlibat dalam penggubalan undang-undang negara. Dia akan memberi impak maksimal ke dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari dalam hidup kita di dalam negara yang kita cintai. Justru itu pesan saya tuan-tuan puan-puan, ayo sama-sama kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Bila masuk rumah Allah, kita pastikan bahawa aku nomalis. Sama-sama kita meletakkan diri untuk menta'amudkan diri kepada Tuhan punya dunia. InsyaAllah negara Malaysia akan menjadi sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, makmur, maju dan mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cicah bodoh dia mau buat buah petai. Jangan jadi betapa tak ada akal. Apa nama syukur ni saya simpan janggut. Nampak kemeh tak berserabut. Halal dan haram kita masing-masing pakatlah ikut. Nanti di dalam kubur tak jadi kelang kabut. Terima kasih syukuran jazilan banyak-banyak kepada yang mampu menunggu daripada awal rancangan hingga akhir. InsyaAllah ketemu lain masa. Banyak dalam kepala otak yang kita nak explore kan. Tetapi dengan keterbatasan kesihatan, keletihan dan sebagainya, juga tuan-tuan puan-puan dapat sikit kita amalkan, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi bekas yang terbaik untuk kita. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kesilapan diriku. Dan walaupun datang daripada Allah, tapi kesilapan, kelemahan kita menyebabkan ia menjadi tidak baik. Maka saya mohon menyusul 10 jari ampun maaf zahir dan batin. Syukran jazilan. Cicah kopi dengan apa balik, aku dah nak balik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innallaha ghafurur rahim.